الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin muslimat ini rahmati Allah. InsyaAllah pada malam ini kita lihat sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat penting, yaitu berkaitan dengan keikhlasan dalam mengerjakan amal-amal saleh. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Hurairah berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kala itu baginda sedang bersabda, inna awalan nasi, sesungguhnya manusia yang mula-mula sekali, yuqda yaumal qiyamati, yang akan diberi pembalasan di hari kiamat nanti, ataupun dihadapkan ke mahkamah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Rajulun ustushhida, seorang lelaki yang terbunuh di medan perang. Yaitu seorang lelaki yang terbunuh di medan perang. Fa'ata bihi fa'arrafahu bini'matihi fa'arafaha qal fama amilta fiha qal qataltu fika hatta ustushhidtu qal kazabta walakinnaka qatalta li an yuqalu jari'un faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Wa rajulun ta'allama al-ilma وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم فقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار
wa rajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mal fa'tiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qal fama 'amilta fiha qal ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak qal kazabta walakinnaka fa'alta liqala jawadun faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar rawahu Muslim. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang pertama sekali ditetapkan yakni hukumannya pada hari kiamat nanti ialah seorang lelaki yang mati syahid, yakni terbunuh di medan perang. Dia akan dihadapkan kepada Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala mengingatkan nikmat yang pernah dianugerahkan kepadanya sewaktu berada di dunia. Maka dia pun kembali mengingatinya. Lalu Allah Ta'ala bertanya kepadanya, apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat yang pernah aku berikan kepadamu? Dia menjawab, nikmat itu saya telah gunakan untuk membela agamamu sehingga aku gugur sebagai syahid. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepadanya, engkau bohong. Sebenarnya engkau berperang supaya engkau disebut-sebut sebagai orang yang berani, dan telah pun berlaku demikian kepadamu. Lalu orang itu diseret di atas mukanya sehingga dia dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian dihadapkan pula seorang lelaki yang belajar ilmu agama dan dia mengajarkannya kepada orang lain, serta banyak membaca Al-Quran. Lalu Allah Ta'ala mengingatkannya akan nikmat yang pernah dianugerahkan kepadanya sewaktu berada di dunia dahulu. Lalu dia kembali mengingatinya. Kemudian Allah Ta'ala bertanya kepadanya, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat itu? Dia menjawab, aku telah belajar ilmu agama dan mengajarkannya kepada orang lain, dan juga aku membaca Al-Quran untuk mencari keredaanmu. Allah Ta'ala berkata kepadanya, engkau bohong. Sebenarnya engkau belajar ilmu supaya engkau disebut-sebut sebagai orang yang alim, dan engkau membaca Al-Quran supaya engkau dikatakan seorang qari yang pandai membaca Al-Quran. Dan telah pun berlaku begitu kepadamu di dunia dahulu. Lalu orang itu diseret ke atas mukanya sehingga ia dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian dihadapkan pula seorang yang dermawan
yang diluaskan oleh Allah Ta'ala akan rezekinya dan dikurniakan kepadanya bermacam-macam harta benda, lalu Allah Ta'ala mengingatkannya terhadap nikmat yang telah dianugerahkan di dunia dahulu, maka dia pun mengingatinya kembali. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, apa yang telah engkau lakukan di atas nikmat yang telah aku anugerahkan itu? Dia menjawab, tiada suatu jalan pun yang engkau inginkan supaya didermakan harta kepadanya kecuali telah aku dermakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, engkau bohong. Engkau mendermakan harta supaya nama engkau disebut-sebut sebagai seorang dermawan, lalu dia diseret ke atas mukanya sehingga dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis sahih riwayat Muslim. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam hadis yang agak panjang ini Nabi SAW beringatan kepada kita semua betapa perlunya dan wajibnya kita mengikhlaskan diri kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka itu tidak diperintahkan melainkan untuk abdikan diri kepada Allah Ta'ala dengan penuh ikhlas kerana agama Allah. Oleh itu tuan-tuan, segala amalan yang kita lakukan berpaksikan kepada keikhlasan kepada Allah. Jangan ada bercampur bau dengan niat yang lain selain daripada mencari keredaan Allah. Kalau adalah terlintah mari dari hati kita mengharapkan puji-pujian orang ramai, mengharapkan sanjungan orang, kita kena cepat-cepat beristighfar, cepat-cepat perbetulkan niat kita, kerana riak itu adalah syirik yang tersembunyi. Pernah Nabi SAW mengingatkan, aku lebih bimbang kepada kamu mengenai syirik yang tersembunyi, syirkun khafi, syirik yang tersembunyi. Sebab apa tuan-tuan? Sebab syirik hak besar ni dah tuan-tuan. Kalau kata kita lah orang supaya kita hak mari masjid sama ni tak pergi dah kau ketik tu. Tempat-tempat menyembah orang Buddha, orang Berusia berapa tu. Kau lalu kok tupak tu. Lalu kok ada patung duk sela pun ada duk terguling. Kita tak berasa nak sila pun, takut nak paling. Nak tengok kau patung tu tak si. Alhamdulillah, jaganya kita tak si kepada syirik hak terang-terang. Apatah lagi masuk dari tu nyembah dengan calok gapo wal iyaz billah. Dak tu wal iyaz billah min zalik. Tetapi hak tak tahannya ialah syirik tersembunyi ni, tak tahan. Dia boleh menyerang sesiapa sahaja. Orang mari masjid, orang tak mari masjid, tok lebah, dermawan, pemurah, apa sahaja tuan-tuan, dia boleh mari kerana iblis tu cepat sangat mari pengaruhi dalam hati. Baik itu tuan-tuan, di antara doa yang Nabi ajar kepada kita ialah Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ni doa ni tuan-tuan mana bacanya? Dalam tahiyat akhir sebelum beri salam.
ada riwayat nyatakan bahawa Nabi baca ni, Nabi ajar pada kita umat baginda. Selepas daripada fil alamin innaka hamidum majid, baca doa nulah sepatah. Baik kita jadi tu imam ke, jadi makmum ke, mohon doa dengan Allah Ta'ala. Dah. Lepas fil alamin innaka hamidum majid, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Patut assalamualaikum warahmatullahi. Bapa yang baca doa ni sebelum beri salam ini, sebelum beri salam selepas salam akhir dalam solat itu, ialah kerana tuan-tuan, bila kita beri salam kita dah keluar daripada solat. Keluar daripada solat ni lah tuan-tuan, kadang-kadang hati kita berbolak balik. Bila kita keluar daripada masjid, nak pergi Kota Baru mana, pergi bergaul dengan orang ramai, sinilah menguji keimanan kita. Dan terkadang-kadang hati ni balik kau tu, balik kau ni, fikir begitu, fikir begini. Maka kita minta dengan Allah, Allahumma, wahai Allah, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membalik-balikkan hati, sabbit qalbi, tolong tetapkan hatiku, ala dinika wa ala ta'atik, supaya aku sentiasa berpegang kepada agamamu dan sentiasa taat kepadamu. Baca banyak doa ni, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Doa ni kita minta dengan Allah Ta'ala yang membalik-balikkan hati kita ni. Sekali gitu, sekali gini, lebih-lebih lagi, mari lintasan hati itu, supaya Allah Ta'ala tetapkan hati kita atas agama Islam, supaya Allah Ta'ala hidupkan kita dengan iman, mati pun dalam iman, supaya Allah Ta'ala jadikan amal-amal kita ini kerana mengerjakan taat kepada Allah Ta'ala. Jadi dalam hadis ini tuan-tuan, tiga golongan ini, walaupun dia mendakwa demikian-demikian, Allah Ta'ala yang maha mengetahui, Allah Ta'ala menyatakan kazabta, bohong kamu. Kerana Allah Ta'ala tahu dalam hati manusia ni. Allah Ta'ala maha mengetahui ada terselit niat itu, niat ini, kerana itu, kerana ini, banyak terselit dari hati. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Maka Allah Ta'ala terus menyatakan kazabta, kamu bohong. Di kala tiga golongan ni, dia mula-mula dihadap ke mahkamah Allah Ta'ala ni, sebab ni kerja mulia ni. Kalau masuk syurga, agak syurga dululah demon ni. Kalau tidak, agak kena lepas pada neraka. Allahu Rabbi. Dan kita semua terlibat dengan tiga perkara ni. Kalau tak terlibat dengan tiga perkara ni, lagi dahsyat. Yang pertama sekali ialah orang yang berjihad pada jalan Allah. Kemuncak sekali jihad ni ialah berperang fi sabilillah. Kita duk susah payah kerana agama ni, panggil jihad juga, tapi peringkat bawah dah. Peringkat atas Nuh. Pergi medan perang dengan piuk-piuk anak panuh dan kilauan pedai berkilat-kilat Nuh, dengan lontaran lembing yang berserbu menderu-deru mari seperti air hujan, dengan lembingnya, dengan panuhnya. Situ tuan-tuan, darjat yang tinggi dah tu. Orang yang boleh keluar berjihad fi sabilillah ini tuan-tuan,
dia mendapat pahala setiap napah dia. Setiap seduk napah, hembuh napah, dapat pahala sedekah. Semasa dia keluar berjihad fi sabilillah itu, kelaparan dia penghapus dosa, kering tekak dia hapus dosa, naik bukit turun lembah kena panah, semua tu penghapus dosa belaka kerana keluar berjihad fi sabilillah. Tetapi tuan-tuan sayangnya, hamba Allah ni, seorang lelaki ni, Nabi kata rajulun ustushhida, dia gugur di medan perang. Dia pergi peredah, dia merentasi sungai, merentasi padang pasir, berperanglah berhadapan dengan musuh, tetok mari, tikai mari, mati dia di medan perang. Ni dipanggil mula-mula sekali menghadap Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala tahu dah, tapi supaya jadi saksi lah. Allah Ta'ala mengetahui. Kalau Allah Ta'ala nak lepas-lepas dengan kau selalu boleh, tetapi nak buktikan adilnya Allah, maka Allah Ta'ala adakan mahkamah, adanya perbicaraan, adanya timbangan amal. Kaki jadi saksi, tangan jadi saksi, semua anggota jadi saksi, nak buktikan bahawa adilnya Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala tidak pernah menzalimi hamba-hambanya misqala zarrah, walaupun seberat timbangan debu, Allah Ta'ala tidak buat zalim kepada hamba. Jadi tuan-tuan, seorang lelaki ni terbunuh dia di medan perang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dia semula tentang apa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya masa di dunia, dengan keberanian, dengan gagah, dengan sihat tubuh badan. Apa kamu buat dengan keberanian yang aku berikan kepadamu, dengan tubuh sasa kemisahnya, dengan gagah kuatnya? Apa yang kamu lakukan dengan keberanian yang aku berikan kepadamu masa dunia dahulu? Dia pun jawablah. Dia kata, qataltu fika hatta ustushhidtu. Wahai Allah, dengan keberanian yang memberikan padaku, aku keluar berjihad, berperang, bersungguh-sungguh pada jalanmu, sehingga aku terbunuh di medan perang, sehingga aku syahid. Qala, Allah Ta'ala yang maha mengetahui berfirman, kazabta, kamu bohong, kamu dusta. Walakinnaka qatalta li an yuqal, kamu sebenarnya pergi perang ni nak tujuannya, niatnya supaya kata kamu berani, gagah, hebat, panglima perang. Situ sebenarnya pergi perang, nak suara puji je. Mau keluar pergi perang dengan megahnya, bukan kerana mu nak cari redha Allah, kamu nak suara puji, nak suara sanjung. Tu niatmu sebenar. Allah Ta'ala yang maha mengetahui nyatakan bohong kamu, kazabta. Faqad khila, sesungguhnya kamu duk niat orang puji belaka dah. Orang tu puji, orang ni puji, orang tu kenang pun, orang ni kenang. Betapa keberanianmu itu. Summa umira bihi, lalu Allah Ta'ala memerintahkan malaikat seret dia dengan muka dia, semai muka, heret rub, lepas aku. Allahu Rabbi wal a'yad billah min zalika. Alangkah kecewanya tuan-tuan, kecewanya hidup
Kalaulah buat sesuatu bukan kerana Allah, sia-sia. Sebab itu tuan-tuan, kita nak mari masjid niat betul lillahi ta'ala, masuk masjid semayang berapa, belajar ilmu agama dengan ustaz tu dengan ustaz ni, duk berkuliah, duk nyampaikan ilmu, niatlah betul kerana Allah. Ustaz pun mengajar pun biarlah kerana Allah Ta'ala. Bimbang tuan-tuan, di hari kiamat nanti Allah Ta'ala akan dedahkan segala rahsia, segala isi hati. Allah Ta'ala akan dedahkan ni sebenarnya, ni sebenarnya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jadi oleh kerana dia terbunuh pada terbunuh di medan perang itu, maka dia berasa dia ni syurga dah lah. Tetapi sebenarnya dia tu lain. Ada satu peristiwa tuan-tuan, yang mana seorang lelaki ni dia pergi perang, berhadapan dengan musuh. Tiba-tiba musuh lacar lebih mari cak pacak dada betul-betul. Sikit lagi nak kena jantung, sikit lagi. Tak kena jantung lagi, tak mati lagi masa tu. Duk hoyo haye rebah. Dia lagi setan mari tu, iblis dia lagi mari. Duk hoyo haye, duk darah berkobar dah tu. Iblis mari, hebatmu lah hebat. Tengok berapa ramai mu bunuh musuh. Mu ni penglima perang sungguh. Tapi mu kalau kena lembir setahun ni tak mati, nampaknya. Orang mu tak sahur kalau tak mati syahid. Mu pegang lembir, mu cocok sikit lagi. Biarnya buat pedalai sikit, biar kena jantung, mati mu syurga mu. Iblis mari baru mati syahid. Mati syahid tu janji syurga ke? Kalau gitu mu tak tahu lagi ni. Kalau ni peluangmu, kalau tak mati medan perang ni, tak tahu bila lagi ni mu nak jumpa supan ni. Kalau mu hidup lagi lepas apa ni, ni nak peluangmu moga lembir duk dada dah. Lembir musuh ni mu cerak sikit. Allahu Rabbi, tuan-tuan, dalam keadaan duk nazak begitu, dalam keadaan darah berkorban, dia lagi iblis mari hasut. Dia pun terpengaruhnya juga. Mudah-mudahan bila aku mati syahid ni boleh masuk syurga, dan orang pakai sanjung aku sebagai penglima mati syahid. Dia pegang lembir, khabar tak khabar tu gak, dia cocok, kena jantung tembuh, matilah dia. Kira-kira bunuh diri dah tu. Bunuh diri dah. Jadi tuan-tuan, dikala sahabat duduk kutik-kutik lah, duduk peripu-peripu jenazah ini, hak mati syahid ini, lalu sahabat pun duduk bercakap lah, orang ni mati syahid, orang ni mati syahid, syurga lah dia insya-Allah begini. Nabi kata dak, hak ni neraka. Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, orang ni dalam neraka. Subhanallah tuan-tuan. Sikit lagi dah. Betapa tuan-tuan iblis ni dia mari sampai ke hujung hayat. Dia tidak akan puas hati selagi mana orang boleh buat amal soleh dan mati dalam keadaan taat. Dia nak supaya mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan bunuh diri, dalam keadaan syirik. Iblis dia akan kira juga. Batulah tuan-tuan, nak kepada keikhlasan kita dalam beribadat pada Allah.
nak kepada kesungguhan kita kerana Allah, lillahi ta'ala, bukan sahaja di mulut tapi biarlah dalam hati kita. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, kau nak kira Tuhan beri pahala ke dia tu banyak mana dah. Mula daripada persiapan daripada rumah lagi tu, kuda-kuda sendiri, belanja sendiri, beli pedas sendiri, senjata hak sendiri, susah lelah semua tu dak Tuhan beri bayar ganjaran pahala semua dah. Tiba-tiba kena lemah musuh tu pun dia dapat pahala juga lagi, sehingga dia rak bunuh diri, habis tak pakai kijau, habis. Apa tu? Kerana tertipu daya dengan syaitan iblis. Allahu Rabbi. Baik itu tuan-tuan, kita nak ke rahmat Allah Ta'ala, nak rahmat Allah. Apa dia bising sebelah tu? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita nak ke rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun sekecil-kecil amal yang kita buat, mesti kita nak cari rahmat Allah, rahmat Allah. Dan tak tentu orang ni tuan-tuan, kadang-kadang dia ni ustaz, tok haji, tok lebah, tok guru, kadang-kadang tertipu daya dengan iblis. Kadang-kadang orang kapur miskin, susah, sesak je dia, tapi dia ikhlas sungguh, ikhlas sungguh. Tengok orang dulu tuan-tuan, orang dulu kita kagum dengan tok ayah kita, tok nenek kita, orang-orang tua kita. Walaupun demo ni tak ngaji tinggi tuan-tuan, walaupun amalan tak banyak, tapi kalau bak wakaf tanah ke masjid tu tanah dia wakaf tu, rega kalau kira kat 500,000 tanah, tapi wakaf fi sabilillah. Tu tanah kalau kira tanah dia tu, keluarga dia dah tu sepakat wakaf untuk kubur, wakaf untuk tahfiz, wakaf untuk buat sekolah sebagainya. Tanah boleh, tanah bereka-eka, tanah bui fi sabilillah. Kalau kita lala ni enggak tuan-tuan, kita lala ni dalam kemampuan umat di akhir zaman ini tuan-tuan, mikir banyak kali nak wakaf tanah bereka-eka. Bukan nak beli tapak rumah belih putih mata. Tak apalah tuan-tuan, kok mana pun nak royaknya, orang tua kita dulu jangan dipersenda. Walaupun tak ngaji tinggi, walaupun ilmu tak banyak, tapi ba'amalan lillahi ta'ala sungguh. Ni Allah Ta'ala lihat pengorbanan itu. Sebab tu kadang-kadang orang tua dia wakaf, anak-anak nak ipik lagi, nak ambil. Wakaf muluk je, mana buktinya? Mana surat cap, mana kata ayah dia ni wakaf? Tadak ke? Dah. Nama kita lagi, nama ayah kita nak. Hipik. Ayah ni wakaf dah, orang tua dia wakaf dah fi sabilillah, sebagai amal jariah. Habisnya ambil ke anak beranaknya, bagi saka berapa. Baik tuan-tuan muslimi muslimat dirahmati Allah, orang tua kita dulu tuan-tuan dari segi amal, walaupun dia ada ngatik balasah, tak turun balasah lagi, tak naik tarikh. Dia yang bukan ilmu tinggi, tapi yang ngatik zikir lepas semaya, tak baca ayat kursi, tak tinggal amanah rasul yang laqad ja'nya, baca. Mengatik pula beribu, beratus ngatik. Zaman kita lalani tuan-tuan, tak bawa dah mengatik lepas subuh, tak ada. Subhanallah, berkali-kali tak bawa dah berapa lorak kerja anak sekolah berapa. Tak ada dan ngatik zikir dah, tak ada. Pakai Assalamualaikum mata agak pakai. Nak bandingkan kekurangan, kurang.
Nak kata ikhlas tak ikhlas tu muka dalam hati kita. Tetapi Allah Ta'ala tahulah sejauh mana. Kalau salah tu imi bawa panjang mengatik. Mengatik orang lorak ni pula dah. Tengok. Melakir. Dah. Bunyi. Orang lorak termasa mengatik macam. Jadi itulah nak royaknya sikap kita kadang-kadang tak ada keikhlasan. Kakek tengok je. Nah. Kalau ustaz mengajar agak panjang sikit, kakek tengok je. Bapa tu banyak kita hal-hal dunia nak buat begini. Jadi keikhlasan kepada Allah Ta'ala tu makin kurang. Dalam hati kita ni tuan-tuan sudah ada terselit niat-niat yang lain. Baiklah Nabi kata hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit di akhir zaman ini ialah manusia hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit terlalu kasihkan dunia dan benci kepada kematian. Tak ingat kemati, tak fikir bak mati. Sari-sari duk bicara bak hidup, bak tambah begitu, berani. Dari hartanya, kemewahannya, rebut ni. Bak mati tak ada. Tak sebut. Bak mati, bak akhirat tak apa nak ingat mana. Oleh itu tuan-tuan, kesimpulan dengan 3 contoh yang Nabi kita bawa ni, pertama sekali orang yang terbunuh di medan perang. Yang kedua orang hak qari, orang ada ilmu. Bila Allah Subhanahu wa taala tanya, apa yang kamu lakukan dengan ilmu yang aku berikan padamu? Dengan kepandaian membaca Quran, dia pun jawab dengan megahnya, wahai Allah, dengan ilmu yang beri padaku, aku ajar orang, aku sebarkan ilmu kerana cari redamu. Aku baca Quran nak cari redamu. Allah Ta'ala maha mengetahui menyatakan bohong kamu ngajar orang, kamu nak suruh puji, katamu ni alim, ni pandai bijak. Allahu Rabbi. Itu bimbel lala ni tuan-tuan, tengok sama-sama alim, sama-sama orang alim dan ni saling pelekeh bagi. Ustaz ni pelekeh ustaz tu, tok guru tu pelekeh tok guru ni. Saling puduh mari. Orang awam jadi pening pada lagu mana. Tak. Saling menghina antara satu sama lain. Sudah tidak duduk semeja lagi dah. Dalam keadaan menunjukkan kepandaian, mengeluarkan hujah-hujah, mematahkan hujah antara satu sama lain. Inilah bencana fitnah di akhir zaman. Para ulama ilmuwan terselit niat lain. Dan benar kata Nabi SAW, siapa menuntut ilmu kerana niat dia nak berhujah dengan orang, nak mengalahkan orang, nak menewaskan orang itu, menewaskan orang ini kerana hujah dia, kerana nak menyoho-nyoho ke diri, dia tidak akan dapat mencium bau syurga. Wal'iyadzubillah min zalik. Jadi begitu juga tuan-tuan, orang yang ada harta benda yang mana dia belanjakan, dia dermakan, dia sumbangkan kerana nak kepada puji-pujian orang, akhirat esok saja. Bahkan Allah Ta'ala memerintahkan bahawa dia dihumbankan ke dalam api neraka. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita semua. Atas kekurangan kita, istighfar, minta ampun Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan jadikan amal-amal kita buat ni sebagai amalan yang diterima oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha mengetahui isi hati kita. Oleh itu kita kena banyak istighfar dan banyak mohon ampun pada Allah. Janganlah kerana hadis ni kalau gitu tak usah buat bimbel sedekah-sedekah ke takut tu tak nilai kita, mari tak usah sedekah. Bukan gitu tujuan hadis ni. Tujuan hadis nak suruh kita ikhlas niatkan Allah, betul niatkan Allah Ta'ala. InsyaAllah Allah Ta'ala akan gandakan dengan berlipat kali ganda. InsyaAllah tuan-tuan, sekadar itulah dapat kita sampaikan untuk malam ini.
InsyaAllah kita akan sambung semula sekiranya diizinkan oleh Allah Ta'ala. Dan kita akan sambut bulan Ramadan. Tak berapa hari sahaja lagi. Diucapkan selamat menyambut bulan Ramadan yang penuh dengan barakah. Sama-samalah kita mengimarahkan masjid kita dengan SOP yang telah diarahkan, yang dia telah disyaratkan patuhan. Marilah kita imarahkan masjid kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal sebagai amal-amal salih yang diterima oleh Allah Taala. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a wa wajhan munira wa tawfiqan hasana wa taubatan nasuha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallah.